Setiap malam, susah untuk aku lelapkan mata. Puas aku paksa. Tapi kepala aku banyak sangat aku fikirkan. Setiap kali aku nak lena, aku rasa susah sangat untuk bernafas. Kerja. Apa yang aku buat, semua tak jalan. Aku penat dengan semua ni. Aku rasa diri aku tak berguna. Tiap kali aku nak menulis, tangan aku asyik gigil je. Tiba-tiba, kepala aku berbinar. Dan Tahu? Pernah dengar lah, depression. Depression adalah sejenis penyakit mental dan dia biasanya lebih kurang macam stres lah sebenarnya, tapi dia lebih teruk daripada stres. Tahu, pernah dengar je, tapi tak tahu dengan lebih mendalam lah. Pernah tapi macam tak sure lah macam tu. Orang cakap sometimes murung, tak ada selera makan. Okay, depression tu is satu health mental, sakit yang melibatkan mental kita. Tahu, depression tu kemurungan yang seseorang alami sampai boleh menyebabkan ia membunuh diri. Setakat itu je tahu. Kemurungan adalah gangguan mental yang menyebabkan perasaan seseorang itu menurun. Ianya boleh menjejaskan kehidupan harian individu tersebut. Hal ini, pelbagai cara boleh digunakan bagi seseorang itu mengubati diri dari penyakit kesihatan mental. Antaranya, dengan menggunakan terapi ekspresif seni. Terapi ekspresif seni adalah terapi yang telah dikendalikan oleh Dr. Rafidah Kastawi. Beliau berlatar belakangkan pendidikan ijazah dan sarjananya dalam bidang psikologi kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudiannya, beliau telah membangunkan modul terapi seni untuk kaunseling pintar dan berbakat yang dipanggil Pemata Pintar di bawah seliaan Profesor Datuk Dr. Noriah Muhammad Ishak yang dulu merupakan Ketua Pengarah Pemata Pintar. Ianya dilakukan bagi memenuhi pendidikannya dalam peringkat Doktor Falsafah. Terapi ini merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam proses kaunseling dan khidmat menolong. Ianya berupaya meningkatkan peluahan emosi dan perasaan seseorang demi menjadikan individu tersebut terlebih dahulu fokus dengan hala tuju kehidupan yang dilaluinya. Dr. Rafidah Kastawi telah membuka Rest Sejahtera Center sejak tahun 2014.
Rest Sejahtera Center adalah pusat kaunseling yang mengendalikan program bengkel khusus yang berasaskan terapi seni ekspresif. Dalam mengaplikasikan teknik ataupun pendekatan terapi seni ekspresif ini, saya menggunakan pelbagai modaliti. Antaranya melukis, warna, ya, saya gunakan juga tanah liat, saya juga gunakan collage, saya juga menggunakan pasir dan pelbagai-bagai lagi aktiviti arts, ya, yang boleh membantu klien saya untuk meluahkan emosi dan perasaan yang terpendam. Sejak tahun 2014, Dr. Rafidah telah menerima lebih dari 50 orang klien untuk diberikan sesi kaunseling. Beliau juga telah bekerjasama dengan beberapa badan kerajaan bagi memperkenalkan terapi ekspresi seni. Selain daripada pesakit anxiety atau depression, beliau juga pernah memberikan sesi kaunseling kepada klien yang berhadapan trauma, jenayah seksual, jenayah kanak-kanak, gay, biseksual, lesbian dan sebagainya yang berkaitan dengan gangguan emosi. Di dalam terapi ekspresi seni ini, ianya menggunakan satu modul iaitu modul REST. REST, R, Reveal or Reflect, E, Emotion and Feeling, S, Sensory, T, Tangible. Ianya adalah perasaan yang boleh dilihat menerusi lukisan dan modaliti seni yang digunakan. REST adalah proses yang akan berlaku atau akan dilalui oleh klien atau sesiapa yang mengikuti terapi ini. You bermain dengan pasir untuk 10 minit, just bermain dengan pasir ni saja. Ya? Dan selepas itu akan lihat kepada miniature dan setiap daripada miniature yang ada ni memberikan makna kepada diri anda. Pendekatan terapi seni ekspresif ini kita akan melalui satu proses yang kita namakan sebagai proses kreatif. Proses kreatif itu di mana klien akan meluah, reveal. R stand for reveal. Perasaan-perasaan dan emosi yang dirasakan, ya, pada ketika itu. Sebab saya menggunakan pendekatan ataupun teori humanistik Rogers yang mana lebih kepada human. Jadi dengan kata lain, yang paling penting pada saya waktu itu klien merasai apa sebenarnya yang sedang berlaku pada dirinya ketika itu. Ini adalah peringkat permulaan dalam sesi terapi ekspresif seni yang mana Dr. Rafidah akan meminta kliennya untuk melukis dan mewarna. First layer, ambil satu dahulu, mana-mana yang anda nak mulakan. Okay. Now, layer yang pertama, dah pilih ya, satu warna. Gunakan your non-dominant hand. Tangan yang tak biasa. Kalau tangan kita biasa tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kita tangan kanan. Letakkan di tengah-tengah. Yes, letakkan di tengah-tengah. Dan sekarang
sejenak. Sambil anda letak, kita tarik nafas. Just relax. Bila kita tarik nafas, kita selawat. Fokus kepada soft pastel itu, perasaan di sebalik soft pastel itu. Tarik nafas. Nampakkan perasaan itu, relax. Tahan. Dan lepaskan menerusi mulut perlahan-lahan. Lepaskan semua perasaan-perasaan yang anda tak nak ada dalam diri kita. Lepaskan perlahan-lahan. Menan, sakit hati, menyampah, geram, lepaskan perlahan-lahan. Yang paling penting pada saya waktu itu klien merasai apa sebenarnya yang sedang berlaku pada dirinya ketika itu, here and now. Okay? Jadi perasaan-perasaan itu dia akan luahkan menggunakan, contoh paling biasa saya akan gunakan ialah kita gunakan modaliti melukis atau mewarna. Klien akan memilih mungkin beberapa material yang saya letakkan dekat situ. Biasanya saya ada letakkan soft pastel, saya letakkan juga color pencil, crayon, ya, yang kita kategorikan sebagai dry material dalam arts. Jadi mereka akan memilih warna-warna yang mewakili perasaannya dan dia ekspreskan, dia luahkan dalam bentuk apa sekalipun. Sebab dalam pendekatan ini kita tak melihat kepada cantiknya lukisan itu. Kita tidak melihat talent seseorang. Kerana di situ modaliti art itu sendiri dan juga bahan-bahan yang kita gunakan dia bertindak sebagai alat ataupun sebagai medium untuk meluahkan apa yang dia rasa. Kesan daripada melakukan terapi ini, klien dapat merasa lebih tenang dan lega kerana perasaannya dapat diluahkan di atas kertas. Tahu dia, sewaktu anda lepaskan perasaan. Just feel it and express in your own way. Yes. Buat sahaja apa-apa. Gunakan yang pertama, soft pastel yang pertama. Jalankan dia. Kalau boleh penuhkan. Kalau boleh. Kerana sesi itu penting untuk klien meluahkan apa yang dia rasa. Rasa marah, rasa terkilan, rasa tak selesa dengan sesi itu, rasa tak percaya dengan kaunselor itu, it's okay. Jadi dengan adanya warna-warna tadi ataupun material tadi, dia lukis, dia conteng je. Yang saya tak spesifikkan kerana pendekatan saya is non-directive. Ya, direktif tu akan berlaku bila dalam sesi yang seterusnya, bila dah terbinanya hubungan yang baik antara saya dengan klien. Klien dah mula percaya, membolehkan saya memberi cadangan kepada klien untuk dia mendapat celik akal ataupun insight terhadap isu tadi. Dan dia boleh katakan, no, saya tak suka ni dan saya tak nak. Okay, itu dia punya antara prinsip-prinsip. Dan saya sebagai seorang kaunselor dalam proses itu melihat lukisan ataupun luah-luahan artwork, menerusi artwork klien tadi sebagai satu yang sangat penting dan bermakna kepada klien saya. Si Pici tak gorgeous. Okay. Pada tahap ini, setelah klien melakukan peluahan seni dengan menggunakan medium peluahan secara kreatif dan spontan dengan melukis dan mewarna pada kertas A4, klien akan duduk bersama-sama Dr. Rafidah dan menceritakan setiap asbab warna dan objek yang wujud pada lukisan tersebut. Dari itu, Dr. Rafidah akan memberi cadangan supaya klien mendapat celik akal terhadap sesuatu isu. Ianya adalah untuk mendapat celik akal dan bagaimana objek, imej, perkataan, warna dan sebagainya memberikan satu metafora atau perlambangan kepada permasalahan yang berlaku dalam diri klien. Dr. Rafidah juga telah bekerjasama dengan ramai pihak, terutamanya pihak NGO. Beliau merupakan panel kaunselor untuk PINTAS, iaitu badan NGO yang mengendalikan klien yang berhadapan dengan masalah gay. Selain itu, beliau juga merupakan panel kaunselor untuk Rumah Perlindungan Puteri Arafia. Nama penuh
Saya Siti Nur Amira binti Muhammad Nur Hisham. Tahun ni 19 tahun. And then saya daripada Kuantan, Pahang. Amira merupakan salah seorang warga Rumah Perlindungan Puteri Arafiah. Dan dia juga telah mendapatkan khidmat kaunseling daripada Dr. Rafidah Kastawi selama 1 tahun. Saya masuk sini kerana masalah sosial, yang mana saya bergaul dengan lelaki perempuan yang kira pergaulan bebas. Saya merokok, saya ponten sekolah, saya curi duit parents semua. And then sampai satu tahap parents sendiri dah tak tahu nak buat apa, end up hantar saya ke sini. Kerana hubungan bersama ayah kandungnya yang renggang membuatkan Amira terkontang-kanting dalam mencari makna sebuah kehidupan. Dengan keluarga saya ada masalah dengan ayah saya. Jadi saya rasa mungkin tu salah satu punca sebab saya simpan and then efek dekat fizikal semua. So sampai satu tahap saya rasa kalau saya buat buku ni, saya harap ayah saya baca dalam ni semua. Saya harap ayah saya faham. Tapi tak tahulah sebab jumpa ayah pun jarang. Bagi Amira, apabila dia menulis atau melukis dalam bukunya, ianya dapat melegakan perasaannya dan juga di dalamnya terdapat lukisan yang memberikan gambaran tentang perasaan yang dirasainya yang perlu untuk diluahkan. Di samping itu, dia juga berharap menerusi jurnal ini, hubungannya bersama bapanya akan bertambah baik. Bila saya berhadapan dengan klien saya ni, yang berhadapan dengan masalah anxiety, depression lah, severe depression, sebab saya merupakan panel counselor di Rumah Perlindungan ini, jadi saya tak datang selalu. Jadi saya nampak klien ataupun pelatih memerlukan sesuatu ataupun tools atau memerlukan seseorang untuk dia meluahkan apa yang dia rasa ketika dia berhadapan dengan faktor-faktor ataupun apa sahaja perasaan yang trigger dia untuk rasa tertekan, rasa bimbang, rasa takut dan sebagainya. Menurut Dr. Rafidah, menerusi sesi yang beliau telah lakukan bersama Amira, yang mana ketika doktor menggunakan terapi seni ekspresif di dalam sesi kaunseling, beliau dapat melihat perubahan yang berlaku dalam diri Amira, yang mana dari seorang yang negatif kepada seorang yang positif, daripada seorang yang tak tahu untuk meluahkan menjadi seorang yang lebih berani dan berkeyakinan. Kalau kita lihat feedback daripada pihak pengurusan, warden dan sebagainya, dia sangat berubah daripada Amira yang dulu sehinggalah yang Amira yang ada sekarang. Lebih positif, lebih dapat memberikan kerjasama, dapat mengikut peraturan dengan lebih baik. Yang lebih best, dia sangat ceria. Kalau dulu dia susah nak bercakap. Pada awal saya jumpa dulu muka tunduk, tak suka nak mendongak dan bertentang mata. Sangat negatif, dengan keras kepala, rebel kan. Tapi alhamdulillah dengan proses ini banyak sangat perubahan. Dan dia juga pernah bercerita dengan saya, dia nak share pengalaman dia. Dia nak jadi speaker untuk membantu orang-orang yang depressed, bagaimana yang dia pernah lalui sebelum ini, untuk let's draw, let's paint, let's play with the colours, supaya kita tahu diri kita sebenarnya sangat berharga dan dalam diri kita sebenarnya terlalu banyak benda yang unik, perkara-perkara ataupun elemen yang best dalam diri kita. Dengan kata lain, saya kira dia sangat bersedia untuk keluar daripada Rumah Perlindungan ini untuk meneruskan impian dan cita-cita dia. Dan saya boleh katakan dia sangat positif sekarang. Diharap Amira dapat terus bersikap positif serta berkeyakinan
dan semoga segala impiannya dapat dicapai sebaik sahaja dia melangkah keluar dari rumah perlindungan Puteri Arafia. Jangan takut kalau bila dengar daripada siapa-siapa yang kita ada anxiety, sebab benda ni boleh dikurangkan. Dia tak boleh hilangkan serta-merta tapi boleh dikurangkan. Banyak cara bercakap dengan orang. Kalau kita bukan jenis orang yang bercakap dengan orang macam saya, medium, kita kena ada benda untuk diluahkan. Disebabkan kita simpan tu lah, anxiety tu akan datang. Kalau ni di luar, dia tak ada pun, dia tak akan efek pun diri kita. Disebabkan kita simpan tu lah yang akan efek dekat kita. Yang tak kira mereka yang menghadapi depression, anxiety atau apa saja mental illness ya. Sebab bagi saya, kita semua, saya sendiri pun tak kata saya okey. Ada ketikanya kita akan down, ada ketikanya, itulah namanya kehidupan. Kalau semuanya sempurna, itu tak, kita memang ada masalah lah sebenarnya. Melukis ini bukan perlukan bakat. Bukan hanya untuk kanak-kanak saja. Bukan hanya untuk kita rasa kita lakukan bila kita rasa kita perlu. Tapi sebenarnya kita cuba jadikan ini sebagai satu rutin, satu outlet, satu tool, satu medium untuk kita berinteraksi dengan diri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu perasaan itu tidak boleh dipandang enteng dengan merasakan perasaan itu akan hilang dan kita akan sembuh tanpa perlu kita melakukan apa-apa. Akan tetapi, sebenarnya semakin kita menekan atau memendam perasaan itu, ianya akan menjadi semakin besar dan ianya akan meletus pada bila-bila masa sahaja tanpa kita ketahui. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kita harus memulakan untuk layan sikit perasaan. Sebagai contoh, jika kita merasa kita penat, maka duduk sebentar dan bermainlah dengan warna. Ianya bagi meluahkan rasa-rasa yang tidak selesa itu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.